Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih lagi dapat bersama dalam rancangan motivasi pagi. Topik kita pada minggu ini, bersyukur saat diuji. Kita telah membincangkan beberapa ujian-ujian. Walaupun secara keseluruhannya seluruh kehidupan ini merupakan ujian, tetapi kita membincangkan secara spesifik ujian seorang anak. Yang kedua, ujian harta. Dan yang ketiga yang kita akan bincangkan ini adalah ujian bencana. Ini yang banyak. Banyak bencana badan, bencana harta benda, bencana minda kita. Dan dalam satu ayat, saya baca di sini, dalam satu hadis yang direkodkan oleh Anas, apabila seseorang mukmin diuji oleh Allah dengan sesuatu bencana pada tubuhnya. Bencana pada tubuhnya maksudnya kita ditimpa kesakitan. Allah Ta'ala berfirman kepada malaikat penulis amalnya, tulislah juga untuknya amal-amal soleh yang biasa ia lakukan. Kemudian, jika Tuhan hilangkan bencana yang menimpanya itu, Tuhan jadikan ia hidup berkeadaan baharu, bersih suci dari dosanya, dan jika Tuhan mengambil nyawanya, diberikannya keampunan serta dikurniakan rahmat kepadanya. Allahu Akbar. Ada beberapa isu dalam hadis ini. Yang pertama, kalau kita ditimpa bencana badan, kita sakit. Contohnya sakit kronik, sakit kanser ke, yang terlantar di katil. Allah kata, Allah perintahkan malaikat penulis amal, tulislah amalan yang dia sering lakukan semasa dia sihat. Contoh, kalau kita pergi solat berjemaah setiap waktu di masjid, bila kita sakit, kita tak dapat pergi, maka kita masih juga mendapat apa yang kita sering lakukan. Yang kedua, kalau Allah bagi kesakitan tersebut semata-mata untuk menaikkan makam dia, menaikkan darjat dia. Kalau Allah ambil nyawa dia, ya Allah subhanallah, dia akan diberikan kelegaan, menghapuskan dosa-dosanya. Ini yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ujian badan ini sebenarnya adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ambil satu contoh pengalaman yang telah saya lalui. Allahu Akbar. Mudah-mudahan pengalaman ini, kisah ini menjadi pengajaran pada diri saya sendiri. Pernah pada satu ketika saya cerita dalam siri yang pertama, saya telah diberi bencana badan. Apa dia bencana badan yang telah saya tanggung? Separuh muka saya tidak normal. Dia heruk sebelah. Balik daripada kuliah pada suatu hari, satu malam, pukul 11 malam, isteri saya bertanya pada saya, "Ya, kenapa muka awak ni heruk sebelah?" "Ya ke?" Saya dah rasa tak boleh nak bercakap. Lidah jadi berbelit-belit. Tengok cermin, ya Allah subhanallah, Masya Allah, muka saya tak boleh nak buat huruf O, jadi tak bulat, jadi huruf D. Dan saya kata dalam hati saya, Masya Allah, ini memang dah stroke. Memang dah, saya rasa mungkin akan lebih lagi kurang. Sekarang saya boleh bercakap. Jadi saya kata pada isteri saya, jom ya, kita pergi ke hospital. Saya pun dibawa oleh isteri pergi ke hospital. Masuk wad kecemasan, ambil darah, Allahu Akbar, 200 lebih. Dia punya tekanan darah tinggi. Kemudian ambil diabetes saya, ya Allah, 24 skalanya. Tuhan, doktor kata bertenang dulu, bertenang di sini, dan saya dimasukkan dalam wad kelas 3 bersama 12 orang pesakit lain di hospital daerah Selamat. Tuan-tuan dan puan-puan, saya tengok keliling, macam-macam orang sakit. Ada orang sakit yang kakinya terangkat ke atas, tak boleh bergerak. Ada orang yang sakitnya boleh bercakap. Ada orang yang sakitnya terlentang macam gitu. Duduk 3-4 jam, masuk waktu solat subuh. Saya sudah biasa solat subuh berjemaah, dan saya kata pada diri saya, ya Allah, hari ini berakhirlah solat berjemaah saya di masjid ataupun solat berjemaah di surau, solat berjemaah. Saya rasa saya seorang je lah akan pergi solat. Saya pergi ke surau di dekat bersebelahan dengan wad. Ada 2 anak muda yang sedang mengambil wuduk. Saya pun kata kat dia, mari kita solat berjemaah. Okey, Tuan Haji jadi imam. Sebab saya pakai jubah, pakai kufiah. Jadi pakaian itu akan menentukan kita jadi imam ke tak jadi imam. Kalau pakai jubah, pergi depan jadi imam. Jadi siapa yang takut jadi imam, janganlah pakai jubah di Malaysia ini. Pasti kena jadi imam. Jadi tuan-tuan dan puan, okey, tak ada masalah. Saya pun Allahu Akbar, habis saja. Saya pusing ke belakang, saya kata, izinkanlah saya bagi tazkirah 5 minit.
Ini semangat macam itu ada lagi walaupun sakit. Saya kata kepada dia, adik jaga siapa, Dek? Saya jaga ibu saya. Adik, kita dah lepas. Kita dah okey dah ni, kita semayang subuh ni. Ibu macam mana? Ingatkan ibu ya, suruh dia solat walaupun dia sakit. Kemudian saya berpaling pula kepada satu lagi, seorang lagi saya tanya, jaga siapa? Jaga ayah dia. Kita dah lepas. Ayah kita belum tentu lagi sakit tak sakit, kita kena solat. Ada cara-cara untuk bersolat. Sebab apa? Bila saya masuk kembali ke dalam wad, saya melihat mereka berada di dalam posisi yang sama. Mudah-mudahan adalah yang diambilkan wuduk oleh sekaum keluarga. Tetapi jiran saya yang di sebelah, saya pasti dia tidak pergi lagi solat dan saya turun. Saya pergi hampir kepadanya, saya peluk dia. Seorang pakcik. Pakcik dah solat? Kita kalau sakit pun, kita kena solat, pakcik. Terkejut dia. Dia terkejut. Terus dia turun katil, pergi ke bilik air, ambil wuduk, datang kembali ke katil, Allahu Akbar, dia solat. Dan bacaannya sangat bagus, tuan-tuan dan puan-puan. Kemudian isterinya datang daripada surau, duduk di sebelah saya, dia bisik pada saya, pakcik ni tiap-tiap hari pergi ke masjid. Masya Allah, subhanallah. Tiap-tiap hari pergi masjid, bila sakit terlupa. Inilah yang dikatakan ujian badan. Berapa ramai di antara kita, bila sakit saja, kita lupa tentang solat. Kita fikir, sakit tak apa. Sakit tidak menyebabkan kita kita tidak perlu solat. Inilah anak-anak semua, tuan-tuan dan puan-puan yang ada, ibu-ibu yang sudah tua, ya Allah, yang sedang menderita kesakitan. Bila kita pergi melawat ke rumah orang tua kita, tak usah dah tanya, sihat ke bah? Kemudian pergi tidur. Pergi duduk sebelah abah kita, sebelah mak kita, pegang dia. Abah dah solat bah? Kalau abah belum solat lagi, tak, saya ambilkan wuduk. Pesan dia, ingatkan dia tentang solat. Solat tak boleh tinggal. Kalau kita sakit, cara sakit. Solat cara duduk, solat cara terlentang ke, menghadap ke, macam mana, ada cara-cara kita kena belajar tu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ujian badan ini memang akan dihadapi oleh semua orang. Abah saya penyakit kanser. Pertama kali saya masuk, biasalah seorang menantu pergi melawat bapa mentua. Apa yang boleh kita lakukan? Masuk bilik abah, sihat ini bah, kemudian pergi keluar, baca surat khabar, tidur. Isteri saya masuk bilik, tanya bah, sihat bah? Kemudian dia akan keluar, pergi ke dapur, masak untuk keluarga. Sehinggalah pada suatu hari yang menyebabkan seluruh kehidupan saya ataupun persepsi saya kepada pesakit berubah. Apa dia? Tunggu selepas ini, saya akan bercerita sedikit lagi tentang bagaimana menghadapi ujian badan, bagaimana hubungan antara seorang anak, seorang menantu dengan bapa mentua, tentang kasih sayang apabila ditimpa bencana badan. Jumpa lagi sekejap lagi.